Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fatihil ma'uwaliq والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أجرنا من النار. اللهم آمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah. Pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat sama-sama pada malam ini berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan dan perhimpunan kita dalam majlis ilmu pada malam ini akan mendapat curahan rahmat dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, pada malam ini kita menyambung kembali kuliah kita menggunakan kitab Munyatul Musalli. Jadi pada pertemuan yang lepas kita dah hurailah tentang kita mula dah masuk kepada tajuk perbincangan dalam kitab kita. Pada cara bersembahyang. Kita hurai bagaimana Syekh ataupun pengarang kitab ni bawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama raaitumuni usalli." Sembahyanglah kalian, sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Jadi cerita bab sembahyang ni satu benda yang setiap masa kita kena cek balik sembahyang kita. Kerana bila sebut soal sembahyang ni, dia juga satu ibadat khusus. Satu ibadat yang tak boleh kita nak reka-reka. Yang tak boleh kita nak ikut-ikut tengok orang sembahyang, tengok orang kat takbir, tengok orang rukuk, tengok orang buat cara sembahyang macam mana. Kita tak mengaji, kita ikut orang. Tak boleh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Shallu kama raaitumuni usalli." Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu tengok aku sembahyang. Saya sebut dan saya ulang balik pada malam ni kuliah kita bulan lepas, sebut bagaimana kaifiat sifat sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disaksikan, ditengok, dilihat tidak kurang daripada 124,000 orang sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Bagaimana Nabi angkat takbir, bagaimana Nabi rukuk, bagaimana Nabi i'tidal, bagaimana Nabi baca Fatihah, bagaimana Nabi duduk antara dua sujud, bagaimana Nabi baca tasyahud, dan seluruh start daripada Allahu Akbar sampai salam Nabi disaksikan oleh ribuan, ratusan sahabat Nabi yang menyaksikan sifat sembahyang Nabi. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Allah masih berikan kesempatan kepada kita nak meneliti balik. Kan? Nak tengok balik sembahyang kita ni macam mana. Bukan kata kita buat sembahyang selama ni tak betul. Kan kadang-kadang kita ni buat sembahyang, kita mengaji zaman kita kecil-kecil dulu. Kan sampai Allah pun dia pegang lagu tu lah sembahyang kita. Baik, kita sambung balik kitab kita pada malam ni, muka surat 5 tu, penggan yang bawah. Rupa sembahyang.
Baik, kata Tok Syekh kita ni, kata dia bagi sembahyang ada dua rupa. Dia kata sifat sembahyang ni, sembahyang cara kita nak sembahyang ni, dia kata ada dua rupa. Ia tidak lengkap dan tidak sempurna melainkan dengan adanya kedua-dua rupa ni. Dia kata siap-siaplah, sembahyang kita ni tidak akan lengkap, sembahyang yang kita kerjakan ini tidak akan sempurna, kata dia, melainkan dengan adanya kedua-dua rupa ni. Nak tengok malam ni rupa sembahyang kita, dua benda yang kena ada dalam sembahyang kita, apa benda? Baik, iaitu rupa luaran yang sempurna dan rupa dalaman hakiki, yakni hakikat batin. Dua benda ni kena ada dalam sembahyang kita ni. Tak cukup sekadar kita sembahyang Allahu Akbar, angkat tangan, ruku, i'tidal, sujud, baca dan sebagainya, tanpa ada rupa dalaman, yakni hakikat batin. Hakikat batin ni apa dah? Lagi kita akan huraikan dalam kitab. Baik. Rupa luaran ialah, baik, kita nak tengok dulu tentang rupa luaran sembahyang ni tuan. Rupa luaran ialah syarat itu adalah sebagai rohnya, kan? Syarat-syarat sah sembahyang nanti kita akan huraikan depan hari ni, dia akan cerita, kan? 9 perkara apa nama syarat sah sembahyang. Kita kena tahu satu-satu. Ya. Rupa luaran itu yang pertamanya, syarat itu, syarat sah sembahyang itu adalah sebagai rohnya. Tak sempurna syarat sah sembahyang. Kita nak sembahyang, tak tahu nak syarat sah sembahyang apa dia. Tak tahu waktu, tak pakai sembahyang kita, kan? Sebab takut kita buat, kita langgar syarat sah sembahyang. Itu yang pertama. Yang keduanya, kata dia, rukun itu sebagai kepala dan badannya. Rukun sembahyang, rukun 13 yang kita nak mengaji ni, yang sebahagian kita boleh katakan, semua kita tahu belaka dah rukun sembahyang, rukun 13. Dia kata rukun sembahyang itu sebagai kepala dan badannya. Kan kita hurai dah dalam bab mukadimah kitab kita hari tu ni, yang Tok Syekh kitab kita kata pada wa mahalluha minad din mahallur ra'si minal jasad. Dia kata apa dia? Sembahyang yang kita buat ni, sembahyang kita ni, kata dia, mau kedudukan sembahyang dalam agama ini mahallur ra'si minal jasad, merupakan kepala bagi jasad sembahyang kita ni. Dia kata lagi, fakama annahu la hayata liman la ra'sa lahu, sebagaimana seseorang tidak akan boleh hidup, kita ni tidak akan mampu hidup, kata dia, seandainya seorang tu tak ada kepala. Fakadzalika la dina liman la salata lahu, sebagaimana tidak ada agama bagi orang yang tidak bersembahyang. Dia nak abad tu apa? Rupa luaran, sempurnanya rupa luaran sembahyang itu dengan sempurnanya rukun sembahyang. Tentang 4 rukun sembahyang ni kena jaga sungguh-sungguh. No? Baik. Sunat ab'ad itu sebagai anggotanya. Sunat ab'ad nanti kita akan urai, kan 8 perkara dalam bab sunat ab'ad. Sunat ab'ad ni maknanya bila kita tertinggal dalam sembahyang ni, dituntut bagi kita sunat untuk kita sujud sahwi. Ya? Sunat ab'ad, bila kita tertinggal ataupun kita sengaja tinggal dalam sembahyang ni, dituntut bagi kita sujud sahwi. Baik. Dan sunat hai'ah itu sebagai bulu perhiasan. Tuan-tuan, sunat hai'ah, sunat-sunat dalam sembahyang, kan? Sunat-sunat dalam sembahyang ni kita jangan tinggal. Walaupun yang dikategorikan sebagai sunat hai'ah, angkat tangan ketika kita takbiratul ihram, ketika kita takbir intiqalat, nak pindah antara rukun kepada rukun yang seterusnya, Allahu Akbar. Kan dalam kitab disebutkan 4 tempat yang disunatkan bila kita takbir tu Allahu Akbar dan kita angkat tangan. Nanti kita akan hurai bab tu. Kan kena buat, tuan-tuan.
littiba'i sunnah, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana ia merupakan perhiasan nak perelok bagi sembahyang. Dan di rumah kita pun kan, rumah kita ni elok dah kan. Macam masjid kita lah, perumpamaan masjid kita ni ada bumbung semua wajib-wajib semua ni, cantik elok dah. Nak bagi elok je kena ada kapet nak bagi selesa. Kena ada kipas tak mau sembahyang asal lagi hangat. Dia nak bagi elok lagi tu. Sembahyang kita pun macam tu. Tak cukup jangan kita beramal dengan hak dukun. Hak dukun tu wajib, tak buat wajib tidak sah sembahyang. Tapi dalam sembahyang ada sunnah ab'ad yang merupakan anggota-anggota sembahyang. Maknanya anggota badan kita ni kalau tak ada tangan jadi cacatlah anggota kita ni. Kita ni ada kepala, ada badan, boleh hidup. Tapi ada yang orang dilahirkan dalam keadaan ada kepala, semua badan cuma cukup, tangan tak ada, boleh hidup. Kaki tak ada, boleh hidup. Tapi tak sempurna. Solat kita, sembahyang pun kita pun macam tu. Hak sunat ab'ad pun kita kena jaga, kena pelihara, termasuk juga sunat-sunat hai'ah. Dituntut untuk kita pelihara dan laksanakan di dalam sembahyang. Baik. Segala syarat, hak 9 perkara dalam syarat sah sembahyang. Rukun yang zahir dan sunatnya terbentuk daripada perbuatan berdiri. Syarat sah sembahyang, rukun-rukun sembahyang yang zahir. Maknanya rukun dalam sembahyang, rukun 13 tu dia terbahagi pula kepada 3. Rukun qalbinya, rukun fi'linya, rukun qauli. Kan? Itu dia panggil rukun, rukun zahir kita. Dan sunat-sunatnya dan sunat ab'ad dan sunat hai'ah itu terbentuk daripada perbuatan diri. Takbir, membaca Fatihah, ruku, i'tidal, dua sujud kita ni, duduk antara dua sujud, duduk tasyahud, tahiyat, bacaan tahiyat dan salam. Tu semua ni benda yang rukun zahir kita yang kita kena jaga. Qiyam kita macam mana, rukuk kita macam mana, i'tidal kita macam mana, sujud kita macam mana, kena jaga kesempurnaan rukun ni. Termasuk juga dengan tamakninah. Berapa ramai yang hari ni orang sembahyang dia tak jaga ni bab tamakninah. Sebab tu Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal ataupun dikenali sebagai Imam Hanbali, Ahmad Ibn Hanbal, dia buat satu hadis. Kata Imam Ahmad Ibn Hanbal, dia nukilkan satu hadis Nabi SAW. Kata dia, saya selalu sebut hadis ni. Kata Nabi SAW, ya'ti 'alan nasi zamanun yusalluna wa la yusallun. Kata Nabi SAW akan datang, kata Nabi akan sampai satu masa nanti atas manusia itu, kata Nabi SAW, di mana mereka bersembahyang yusalluna wa la yusallun. Mereka bersembahyang, kata Nabi SAW, yang sebenarnya mereka tidak bersembahyang. Allah. Ini hadis Nabi, hadis Nabi. Sehingga menimbulkan kekhawatiran, kebimbangan, ketakutan dalam hati Imam Ahmad Ibn Hanbal. Bimbang. Dia kata dekat anak murid dia, dia kata, aku bimbang bahawa zaman tersebut. Imam Ahmad Ibn Hanbal dilahirkan pada 164 Hijriah dan wafat pada tahun 241 Hijriah. Pada ketika umur 77 tahun. Pada ketika itu Imam Ahmad Ibn Hanbal ni dia dah rasa bimbang dah. Dia takut, rasa bimbang dalam hati dia. Dia takut bahawa hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, ya'ti 'alan nasi zamanun yusalluna wa la yusallun, akan sampai satu masa nanti, satu zaman nanti di kalangan atas manusia itu, kata Nabi SAW,
mereka bersembahyang wala yusallun, sedangkan mereka tidak bersembahyang. Aku bimbang, kata Imam Ahmad Ibn Hanbal radhiyallahu anhu, aku bimbang seandainya apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam zaman itu adalah zaman sekarang ini. Tu zaman dia tu dah ratus tahun dah berlalu. Tu zaman Tok Wali ramai kan. Ramai orang-orang yang hebat ramai. Imam-imam yang syekh-syekh yang hafal hadis ramai time tu. Zaman tu, zaman Imam Ahmad Ibn Hanbal. Ratus tahun dah berlalu. Mai zaman kita ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Dengan segala macam duk ada hari ni, kan? Kita boleh yakin ke kalau kita tak mengaji, tak belajar, tak koreksi, tak perbetul balik, tak tengok balik sembahyang yang kita buat ni. Malah kata Imam Ahmad Ibn Hanbal, kata dia, sekiranya engkau melakukan sembahyang, melakukan solat dalam 100 masjid. Ini saya nukilkan kata-kata Imam Ahmad Ibn Hanbal. Kata dia, seandainya engkau melakukan sembahyang di 100 buah masjid, kata dia, engkau tidak akan dapat melihat satu masjid pun, kata dia, di mana manusia bersembahyang dengan cara yang betul sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Kata Imam Ahmad Ibn Hanbal, seandainya kamu sembahyang di 100 buah masjid ni, dia cerita tu di zaman dia ni, ratus tahun yang dah berlalu dah. Kalau kamu pergi sembahyang 100 buah masjid, nescaya, kata Imam Ahmad Ibn Hanbal, ni ulama hebat ni, ulama imam mazhab mu'tabar, Imam Hanbali ni, ya. Imam mazhab ni banyak, cuma yang diiktiraf ulama dunia hanya 4 mazhab yang mu'tabar ni. Adalah mazhab Ja'fariyah lah, mazhab apa nama Sufyan Ats-Tsauri, semua tu dah tak ada dah madrus, dah tak ada pengikut dah. Yang mu'tabar 4 mazhab. Salah seorang ini imam mu'tabar, Imam Ahmad Ibn Hanbal. Kata dia, seandainya hampir sembahyang 100 buah masjid di zaman dia dulu ni, dia kata kat anak murid dia, nescaya kamu tidak akan jumpa seorang pun yang akan sembahyang dengan sempurna, yang betul sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Tuan-tuan, sebab tu yang rasa bimbang oleh Tok Imam kita ni, zaman kita ni, dia tak rasa bimbang. Malah bukan tekah hak semayang ni, kita hak semayang ni rasa bimbang dah. Hak kawan tak semayang tu dia tak rasa apa langsung. Tuan-tuan, hak kita duk semayang ni, kita kena ada juga ni rasa bimbang. Sebab tu kita mengaji dalam bab tasawuf. Bab tasawuf ni mengajak kita kena ada ni, sebagai seorang hamba Allah, kena ada sifat al-khauf war-raja. Ada perasaan takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut, kata, kalaulah ibadat yang kita buat, semayang yang kita buat ni, takut Allah tak terima. War-raja, dan harap mudah-mudahan ya Allah engkau terimalah sembahyangku ni ya Allah. Sebagaimana setiap kali lepas sembahyang, selesai sembahyang kita di akhir doa kita minta doa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah ya Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah daripada kami ya Allah, minna salatana, sembahyang kami, terimalah ya Allah daripada sembahyang kami ya Allah. Sembahyang yang kita buat ni minta Rabbana taqabbal minna salatana, terimalah sembahyang kami ya Allah, wa a'malana, terimalah segala amalan kami ya Allah. Yang kita dah minta setiap kali lepas sembahyang. Kita minta sebab kena ada sifat al-khauf, takut Allah tak terima ibadat kita ni, war-raja, dan harap sungguh-sungguh, mudah-mudahan apa yang kita buat sedikit amalan kita ni yang tak termana ni, mudah-mudahan Allah terima ibadat kita ni. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, tu hadis Nabi kan. Tu dari segi apa nama, mana ada hadis yang lain yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, innal abda idza shalla fa ahsana as-salah
kata Nabi SAW, jika seseorang hamba sembahyang dengan cara yang sebaik-baiknya, jika seseorang hamba kita ni yang sembahyang dengan cara yang sebaik-baiknya, kita sebut tadi dalam kitab Muniyatul Musalli ni, kena jaga kan apa nama qiyam kita, ruku' kita, i'tidal kita, sujud kita ni. Nak jadi orang yang sembahyang, yang pelihara, hafizu ala salawati was salatil wusta, disebutkan dalam Quran, diuraikan panjang oleh ulama mufassirin. Orang yang jaga sembahyang, di antara benda yang saya sebut tadi, bab tamak ninah ni. Berapa ramai hari ni orang yang sembahyang tak jaga tamak ninah? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Allahu Akbar. Rukuk kita, rukuk kena ada tamak-ninah. Sami'allahu liman hamidah, i'tidah. Kami banyak orang buat silap kan? Bila sami Allahu liman hamidah, dia angkat tangan, sambil angkat tangan. Bila angkat tangan tu, bila dia nak lepas turun tangan dia, berapa ramai yang bila dia turun tangan dia sambil terus turun sujud, tanpa dia berhenti, dia tak stop dah tangan dia. Sedangkan i'tidal tu kena ada tamak-ninah. Bila kita sami Allahu liman hamidah sambil angkat tangan, bila turun tu, turun lepas tangan sampai dua hayun, tak berhenti lagi, terus turun sujud. Maknanya i'tidal tu tak ada tamak-ninah. Di dalam kitab fiqh, dalam kitab Safinatun Najah, disebutkan, ulama sebut, dia kata ulama sebut tempat yang adanya tamak-ninah. Baik. Dia kata al-arkanul lati talzamu fiha tuma'ninatu. Dia kata bermula rukun-rukun solat yang wajib di dalamnya mengerjakan tamak-ninah itu arba'atun, ada 4. Berarti betul tadi. Ya? Dalam rukun sembahyang tu, yang dalam rukun sembahyang ni adanya, rukun sembahyang yang 13 ni ada 4 tempat, 4 keadaan yang mesti ada tamak-ninah, wajib ada tamak-ninah. Yang pertama sekali ar-ruku', ketika kita ruku'. Allahu Akbar, tamak-ninah tambah 1. Yang keduanya wal i'tidal, sami Allahu liman hamidah, bangkit diri itu, i'tidal tu wajib tambah 1. 2 ada tamak-ninah. Yang ketiganya wasujud, ketika sujud. Sujud wajib ada tamak-ninah. Tak boleh jenis sujud apa nama, atau orang istilah macam ayam katuk ni kan, tak boleh. Yang keempatnya 2 sujud tadi tu wajib ada tamak-ninah. Yang keempatnya wal julusu baina sajdataini, duduk di antara 2 sujud pun. Kadang-kadang kita terikut dengan mazhab lain, walaupun ada dalam mazhab 4 ni, ada mazhab lain yang duduk antara 2 sujud tu tidak dikira rukun solat. Dalam mazhab Syafi'i kita, duduk antara 2 sujud itu dikira sebagai rukun. Dan duduk antara 2 sujud itu juga kan, wal julusu bainas sajdataini, duduk antara 2 sujud merupakan rukun, dan rukun tu pula mesti ada tamak-ninah. Baik. Yang kata tamak-ninah ni macam mana? Baik, ulama sebut lagi dalam kitab. Dia kata at-tuma'ninatu hiya sukunun ba'da harakatin bihaitsu yastakirru kullu udwin mahallahu biqadri subhanallah. Ulama kata bermula maksud yang dikatakan dengan tamak-ninah itu, dia kata
hiya sukunun, diam. Kan kita mengaji dalam bab tajwid, sukun tu bila boleh bagi makna mati pun boleh, makna diam pun boleh. Sukunun ba'da harakatin bihaitsu yastaqirru kullu 'udwin, diam selepas melakukan pergerakan di mana tiap-tiap anggota badan kita ni mahallahu biqadri subhanallah. Anggota badan kita ni menetapi akan tempatnya dengan kadar masa membaca subhanallah. Tu maksud apa nama tamakninah. Maknanya kena diam sah. Berhenti anggota badan kita ni berhenti semua, tak bergerak dah. Diam tu sukunun, makna diam sah tu sekadar mana lama dia, sekadar bacaan subhanallah. Kan? Macam kita makmum yang masbuk. Makmum masbuk maknanya makmum yang tak dan nak menghabiskan bacaan Fatihah dia bersama imam di dalam qiyam imam, itu makna makmum yang masbuk. Dia tak ada masa yang cukup untuk nak habiskan bacaan Fatihahnya di dalam qiyam bersama imam. Dia tak ada. Bila mai Allahu Akbar dan baca sepatah tu, tiba-tiba tak imam rukuk. Ni dia panggil makmum yang masbuk. Maka makmum ni tadi dia terus rukuk bersama dengan imam. Kalau makmum ni dia nak dapat rakaat tersebut, nak kira rakaat tersebut dengan bersama imam tadi ni, mesti kena ada rukuk dia ni, mesti tamakninah tu, tamakninah rukuk dia mesti bersama dengan imam. Kalau berselisih lagu mana? Ni banyak berlaku ni, kan? Bila dia main Allah, imam dah rukuk dah, dia main lambat ni, main masuk langsung Allahu Akbar, terus rukuk bersama dengan imam. Bila dia rukuk ni Allahu Akbar, dia turun rukuk, imam bangkit yang tidak. Bagi makmum yang masbuk, hukum dia makmum tadi tak boleh kira rakaat tersebut. Tapi berapa ramai di antara kita dia kira bila imam bagi salam sekali, dia pun bagi salam sekali dengan imam. Rosak sembahyang dia. Dia tak cukup bilangan rakaat. Bagi makmum yang macam tadi berselisih tu, dia nak turun rukuk, imam dah bangkit sami Allahu liman hamidah. Berselisih tu maknanya dia tak dan tamakninah dalam rukuk dia bersama dengan rukuk imam, maka dia tak boleh kira rakaat tersebut. Bila imam bagi salam sekali lagi, dia wajib tambah lagi satu rakaat untuk menyempurnakan rakaat dia. Tapi berapa ramai kita bila macam tu punya keadaan dia ada, lepas imam bagi salam, dia bagi salam sekali dengan imam. Kan? Jadi kena perhati betul-betul dan dia makna tamakninah tadi maknanya kena diam sat. Macam saya sebut contoh tadi, bila kita tidak sami Allahu liman hamidah, kan diri tu, bila turun tangan tu bagi berhenti dulu tangan sambil duk hayun lagi, terus turun sujud. Mana tidak ada tamakninah pada ketika itu. Bila tidak ada tamakninah, maka tidak sah sembahyang. Bukan kata tidak sah sembahyang, rosak sembahyang kita ni, kena rosak 13 rukun tu dah. Rosak salah satu daripada 13 rukun tu, dia rosak habis keseluruhan sembahyang. Sembahyangnya orang macam ni, dia tak jaga sembahyang ni. Nabi kata, ni hadis yang kita baca ni, Nabi kata innal 'abda idza shalla fa ahsana as-salata, jika seseorang hamba yang sembahyang dengan cara yang sebaik-baiknya, dia jaga sembahyang dia ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'adat wa laha nurun. Allahu akbar. Sembahyang itu akan naik dan mengeluarkan cahaya. Yang kata kita nak kena jaga sembahyang, pasal kita nak dapat ni kedudukan sembahyang macam ni yang Nabi sebut dalam hadis ni. Orang yang jaga rukunnya, jaga sunat-sunat ab'adnya, jaga sunat-sunat hay'an ni, dia jaga sembahyang ni. Perbuatan sembahyang ni dia jaga punya macam tu, punya keadaan sembahyang yang dia jaga sebaik-baiknya, sa'adat wa laha nurun. Sembahyang dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan naik dalam keadaan mengeluarkan cahaya. Subhanallah. Fa idza intahat ila abwabis sama', bila sembahyang itu naik mencapai pintu-pintu langit. Bila kita sembahyang ni diangkat
oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bila sembahyang tu naik sampai ke setiap pintu lapisan langit ni dibuka pintu tersebut, futihat laha abwabus sama, lalu dibukakan pintu-pintu langit itu baginya. Pintu langit itu buka luas untuk orang sembahyang yang jaga macam tu punya jaga yang kita sebut tadi ni. Wa tashfa'u li sahibiha, lalu sembahyang itu akan memberi syafaat kepada orang yang mengerjakannya. Kita yang jaga sembahyang bagi elok, jaga rukunnya, jaga sunatnya, jaga tamakninahnya, jaga sembahyang ni, kita sembahyang ni nak tunjuk ke Allah ni yang terbaik buat kita buat kerja ke sembahyang untuk Allah. Bukan kita sembahyang ni untuk nak tunjuk kata imam, bukan sembahyang ni tunjuk dekat orang, bukan sembahyang ni tunjuk dekat pengungsi karya. Dak, sembahyang ni lillahi ta'ala, sebagaimana aku janji kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita dah tak sumpah dah. Setiap kali 5 kali sehari semalam kita beraku janji dah. Sebelum baca Fatihah kita dah aku janji dah, bersumpah dengan Allah. Sesungguhnya segala sembahyang kita, amal ibadat kita, hidup kita, mati kita lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Tidak sekali-kali kita mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang yang macam tu kata Nabi SAW diangkat ke langit, ke langit, lalu pintu langit dibuka seluas-luasnya dalam keadaan penuh bercahaya. Lalu sembahyang itu akan mensyafaatkan orang yang sembahyang. Lalu sembahyang itu kata apa dia? Hafizakallah kama hafiztani. Semoga Allah memelihara kamu sebagaimana kamu memelihara aku. Sembahyang tu kata dekat kita, sembahyang tu kata syafaat kepada kita, sembahyang tu kata hafizakallah, mudah-mudahan Allah pelihara kamu kama hafiztani, sebagaimana kamu memelihara aku. Sembahyang syafaat kat kita, tuan-tuan. Allahu akbar. Wa idza asaa fi salatihi, dan apabila seseorang bersembahyang dengan cara yang salah, dengan cara yang buruk, dengan cara yang tak elok, sembahyang ni takkan orang kata lepas batu di tangga. Jangan bagi kata orang jangan takut orang kata aku tak sembahyang. Sembahyang ni takkan lagu tu lah. Tak sembahyang, tak main masjid, main jemaah ni takut tak khairul kata apa ni, tak pernah main lagi nak makan nikah, yang kat nikah dia oleh. Nampak tahlil rumah tu tak pergi. Takut imam musik dah kata lagu tu, main juga lah. Kita main pula mayang tu. Ustaz kata tak kata lagu tu lah. Saya yang kata. Main mayang pula, mayang tu takkan. Allah, orang kata kalau orang Kelantan kata buat helai-belai. Dia buat lebih kurang. Dia buat ikut kepala otak dia. Kan? Orang yang sembahyang lagu ni falam yutimma ruku'aha wa sujudaha wa hududaha, tanpa dia menyempurnakan rukuknya, tanpa dia menyempurnakan sujud dia, tanpa dia menyempurnakan cara-cara sembahyang yang lain yang kita sebutkan tadi ni. Yang kata dalam sembahyang ni kena jaga rukun-rukun dia, kena jaga 4 tempat yang rukun tersebut ada tamakninah ni, kena jaga. Orang yang falam yutimma, tak menyempurnakan, tak jaga rukun-rukun yang kita sebutkan tadi, apa dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'adat walaha zulmah, sembahyang itu akan naik tanpa cahaya, dalam keadaan gelap gelita, dalam keadaan apa nama walaha zulmah, dalam keadaan gelap, sembahyang tak bercahaya. Allahu akbar. Tuan-tuan, sembahyang ni dia nak didik diri kita. Allah sebut dalam Quran, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang ini mampu menjadi benteng, mampu mencegah diri kita ni. Tapi pasal apa ni bila orang sembahyang juga tapi duk jadi tak tawan juga, pasal apa? Ada sesuatu yang tak kena dalam ibadat sembahyang ni. Jadi yang kita nak mengaji dan kita mengatur musalli ni, dekan hurai benda-benda yang macam ni yang kita kena ambil berat. Baik.
Orang yang sembahyang ini tak menyempurnakan keadaan perbuatan rukun sembahyang ni, sa'adat walaha zulmah, lalu sembahyang itu naik dalam keadaan gelap gelita. Allahu Akbar. Fataqul, lalu kata sembahyang tersebut kepada orang yang sembahyang ni, dayya'akallah kama dayya'tani, mudah-mudahan Allah akan mensia-siakan kamu sebagaimana kama dayya'tani, sebagaimana kamu telah mempersia-siakan aku dulu. Allahu Akbar. Sembahyangkan laknat kita, tuan-tuan. Bayangkan, hak sembahyang kita ada sembahyang ni, kalau tak jaga sembahyang takkan laknat kita. Bayangkan kalau kita tak sembahyang. Kita ada main masjid cantik, alhamdulillah, bagaimana 4-5 orang anak-anak kita di rumah. Soal sembahyang anak-anak kita macam mana? Kita ada boleh duk main, hari ni boleh duk pakai kepiah putih, boleh duk taruh janggut, boleh duk pakai jubah, boleh duk lilit serban, alhamdulillah. 4-5 orang anak-anak kita macam mana di rumah? Tuan-tuan, bila fikir ni, dia tak jangan nak fikir, nak cari nak tunjuk orang musalah, orang ni tak kenal kawan utama, dia tak dan. Dia ada fikir masalah dia sendiri ni. Tapi oleh kerana kita ni kadang-kadang dia tak dan. Masa nak berbetul diri ni, dia dah nampak orang ni tak betul, orang ni tak betul, orang ni salah, kawan ni salah. Akhirnya hak tang kita yang tak betul ni tak nampak. Tuan-tuan. Lalu kata Nabi SAW, setelah sembahyang yang macam tu punya keadaan, sembahyang tu laknat kita. Sembahyang tu kata dayya'akallah, mudah-mudahan Allah mempersia-siakan kamu kama dayya'tani, sebagaimana kamu mempersia-siakan aku. Kamu buat sembahyang dalam keadaan tak elok, dalam keadaan buat halal beleh, buat lebih kurangnya. Macam tu punya keadaan. Ingat hadis Nabi SAW, awwalu ma yuhasabu bihil abdi indal qabri as-salah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, perkara yang mula-mula sekali yang akan dihisab oleh Allah indal qabri, dalam kubur dia nanti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salah, sembahyang dia. Allahu Akbar. Kata Nabi SAW, fa idza intahat ila abwabis sama', lalu sembahyang ini diangkat ke atas, ke langit. Sembahyang yang kita buat dalam keadaan sia-sia ni, sampai saja ke pintu-pintu langit tersebut, pintu langit itu tertutup. Pintu langit tertutup. Ghulqat abwabus sama'i dunaha. Allahu Akbar. Pintu langit tertutup bagi kita. Pintu langit tak terbuka. Sembahyang kita tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu sembahyang itu berkata, summa luffat kama yulaffat, summa luffat kama yulaffat thawbul khilaf, al-khilaf. Maknanya sembahyang itu kata kepada orang yang sembahyang ini, dia kata sembahyang itu dilemparkan, Allah lemparkan kepada summa luffat kama yulaffus thawb, dilemparkan ke atas orang tersebut, atas muka orang tersebut, macam kain kotor, dilipat-lipat, dilemparkan, fayun rabu biha wajhu sahibiha, dilemparkan ke atas muka kita ni. Sembahyang macam tu punya sembahyang yang tak elok, yang kita buat tak kena, tak sempurna, tentang dilemparkan ke atas muka, dibaling ke atas kita seumpama kain yang buruk, kain yang kotor. Allahu Akbar. Itu hakikat yang perlu kita belajar. Sebab tu dalam sembahyang ni kan disebutkan dalam kitab ni, mesti ada rukun, apa nama, rupa dalaman dan rupa luaran. Hak luaran tadi kena sempurnakan rukunnya, sifat syarat sah sembahyangnya, sunat dan sebagainya. Baik, kita sambung sikit lagi dalam bab ni. Baik. Rukun yang zahir dan sunnahnya terbentuk daripada perbuatan berdiri, takbir, membaca Al-Fatihah, rukuk, i'tidal, dua sujud, duduk antara dua sujud, duduk tasyahud, tahiyat dan salam. Manakala rupa hakikat yang batin pula ialah khusyuk, hadir hati, sempurna ikhlas, rendah diri,
memahami makna bacaan dan tasbih dan lain-lainnya. Tanggungjawab sembahyang yang batin. Maknanya hakikat batin ni, maknanya apa dia? Hak dalaman tu. Ikhlas kita dalam sembahyang. Dalam sembahyang mu ada rendah diri kita dengan Allah, memahami makna bacaan dalam sembahyang, tasbih dan lain-lain. Bacaan dalam sembahyang. Sebab tu tuan-tuan, kita kena pelan-pelan. Bukan setakat sembahyang yang kita buat selama ni sempurna dan segi hak luarannya, sekurang-kurangnya kita sembahyang faham apa yang kita baca dalam sembahyang. Fatihah 17 kali sehari kita duk sembahyang. Duk ulang 17 kali sehari kita sembahyang dalam Fatihah ni tuan-tuan. Dalam sembahyang kalau kita belik dalam kitab-kitab, rupanya dalam sembahyang, dalam bacaan Fatihah tu ada dialog di antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kali kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, kita baca tu Allah jawab balik. Dialog kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan maqam paling tinggi dalam kedudukan bacaan Al-Fatihah ini ialah ketika kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulama sebut dalam ketika kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu disebut sebagai mumtahul ayah, maqam fadilah yang paling tinggi dalam bacaan Fatihah. Tuan-tuan, mumtahul ayah, maqam yang paling tinggi, fadilah yang paling tinggi pada ketika kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebab pada ketika itu Allah menjawab apa dia? Wa baini wa bainal 'abdi, di antara aku dengan hamba-Ku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wali 'abdi ma sa'ala, bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau lah ya Allah kami sembah, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu ya Allah, kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Kita baca tu dalam keadaan tu, ulama kata munajat kita dengan Allah. Sembahyang ni kita sedang bermunajat dengan Allah. Sebab tu kalau kita sembahyang tak faham bacaan tu, jangan teralik hati kita duk melayang kata. Lepas tu pula bacaan dalam sembahyang jangan terlalu kalut sangat. Duk ligan nak bagi cepat habis sembahyang. Bila ligan nak bagi cepat habis ni, dia tak adalah. Ulama sebut nak bagi khusyuk sembahyang ni, hadir hati kita ni, faham makna Alhamdulillahirabbil alamin, apa makna dia. Dan sambil kita baca tu, lintasan makna dalam hati kita faham. Sekurang-kurang pun cukup dah tara tu tuan-tuan. Sekurang-kurang daripada kita baca tu tak faham apa tu langsung. Ya, nanti kita baca apa. Ar-Rahmanir-Rahim, apa dia? Maliki Yaumiddin. Faham dan Maliki Yaumiddin, tuan-tuan, itu pun cukup menggerunkan kita dah, tuan-tuan. Bagaimana rukun iman, hak rukun 6 kita mengaji bab ilmu tauhid tu kan. Di antaranya percaya kepada hari kebangkitan, hari kiamat. Bila berlakunya hari kiamat, Fatihah 17 kali tiap-tiap hari siang malam kita dah ulang. Maliki Yaumiddin, dialah Allah penguasa di hari pembalasan. Tuan-tuan, Al-Malikul Muluk, raja bagi raja pada hari tersebut tak ada siapa dah, tuan-tuan. Hebat tara mana kita, berkuasa tara mana kita, kaya tara mana kita, hebat tara mana, bangkit di padang mahsyar. Di sana Maliki Yaumiddin, Allah lah yang berkuasa, penguasa mutlak di hari akhirat. Kita nak minta tolong dengan Allah. Kalau hidup kita tak semayang, nak dapat pertolongan Allah di padang mahsyar. Hidup 40 tahun tak semayang, mati nak dapat syafaat Nabi ke di padang mahsyar. Hidup tak pernah semayang, biar anak-anak kita tak semayang, nak dapat syafaat Nabi dah bila kita mati. Nak dapat pertolongan Allah di padang mahsyar. Allahu Akbar, ni yang perlu kita lihat, tuan-tuan. Ini yang perlu kita lihat. Sembahyang bila kita faham, kita mampu mendidik diri kita. Yang Allah kata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Subhanallah. Bila tuan-tuan kita ada masalah ke apa kan, sembahyang tu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tuan.
Tapi kita faham kata kepada Engkau, ya Allah, aku sembah kepada Engkau lah, ya Allah, aku mohon pertolongan, ya Allah. Lintahlah. Kalau kita ada masalah dengan anak-anak, minta, ya Allah, tolong ya Allah, pelihara anak-anak aku. Apa saja yang kita berasa nak. Tuan-tuan, faham tu kata Allah Subhanahu wa taala, wa baini wa bainal abdi. Itu di antara, ketika tu Allah jawab tu, Allah kata apa dia, di antara aku dan hamba aku, wa li abdi ma sa'al. Apa yang hamba aku minta, aku nak bagi. Tuan-tuan, dalam doa duduk antara dua sujud, Rabbi ghfirli warhamni wajburni, ya Allah, cukupkanlah kehidupan aku. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, dia kerja buat atas dunia ni, dia yakin kata Allah itu wallahu khairur raziqin, sebaik-baik pemberi rezeki ni Allah. Dia tak bergantung harap dengan orang, dia tak bergantung harap dengan duit ringgit, dia tak bergantung harap dengan jawatan dia. Sebab bacaan duduk antara dua sujud dah memberi pengajaran, peringatan kepada dia, wajburni, minta supaya Allah cukupkan kehidupan kita ni. Kita seronok kita kalau mengaji bab sembahyang, kita faham satu-satu dia seronok. Dia boleh memotivasikan diri kita. Dia seronok dengan sembahyang. Tuan-tuan, sebab tu saya selalu sebut Israf, saya nak tutup Nabi sambung bulan depan dah. Kan, nak tutup dengan cerita ni. Ada kisah dalam kita nak bagi dalam kitab tasawuf, saya lupa dalam kitab ni. Seorang ulama nama dia Muhammad Aslam Al-Bunani, ataupun digelar sebagai Aslam Al-Bunani. Tak silap saya dah mengaji masa tu daurah kitab dengan Ustaz Aminuddin di Maktab Mahmud. Daurah kitab Qimatus Zaman 'inda al-ulama, nilai masa di sisi ulama. Seorang ulama nama dia Muhammad Aslam Al-Bunani, Aslam Al-Bunani. Bila hari kematian dia, tuan-tuan, bila orang nak masukkan jenazah dia ke dalam kubur ni, bata yang terakhir nak tutup kubur dia ni tiba-tiba terjatuh. Tiba-tiba orang yang nak menyempurnakan kubur dia ni nampak Muhammad Aslam Al-Bunani yang disimpan tu tengah sembahyang dalam kubur. Tengah sembahyang. Seorang kawan dia tanya kawan yang sebelah lain bersama dengan dia, "Alam tara, kamu nampak tak apa yang aku nampak?" Dia kata, "Nampak." Tak apa, kita settle dulu dia. Saya sempurna pengkebumian mayat dia ni, balik jumpa dengan anak dia. Anak Aslam Al-Bunani. Dia tanya ke anak dia ni, dia kata, tadi dia cerita balik ni, rentetan cerita, kata nampak bila bata jatuh yang terakhir apa semua ni, nampak kata Muhammad Aslam Al-Bunani pak dia ni tengah sembahyang dalam kubur ni. Apa amalan pak hang ni, dia kata. Dia kata, anak dia kata, seingat-ingat aku selama aku bersama dengan pak aku ni, dia bersembahyang tahajud, dia bangkit qiyamul lail. Saya tak ingat sama ada 30 tahun ataupun 50 tahun. Sepanjang dia sembahyang 30 tahun ataupun 50 tahun ni, tiap-tiap malam bangkit sembahyang tahajud ni, dia antara benda yang aku sering kali dengar pak aku ni dia berdoa, ya Allah, kata Muhammad Aslam Al-Bunani ketika hidup dia sembahyang ni, dia kata, seandainya engkau takdirkan hamba-hamba engkau bersembahyang di dalam kubur, engkau jadikanlah salah seorang daripada hamba-Mu yang bersembahyang dalam kubur tu, aku, kata dia. Akhirnya hari mati dia, orang nampak dia ni sembahyang dalam kubur. Pasal apa? Pasal dia seronok dengan sembahyang. Pasal dia seronok dengan sembahyang ni. Kan kita baca mukadimah kitab ni, sembahyang yang Allah anugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan qurrata ain, sebagai penyejuk mata. Mana Nabi seronok dengan sembahyang, sehingga bila Nabi nak rehat ni, Nabi kata, arahna ya Bilal bisalah, rehatkan aku wahai Bilal dengan sembahyang. Pasal apa? Seronok dengan sembahyang. Ada sahabat Nabi ini bila nak cabut anak panah daripada jasad dia, ketika kena sembahyang baru boleh tarik, pasal tak rasa sakit, seronok dengan sembahyang. Kita faham kata lepas mati ni tidak ada lagi sembahyang, taklif tu tak ada dah.
Tapi ulama tasawuf sebut sembahyang ketika hidup ni dia panggil taklifan, kerana tanggungjawab, kerana kefarduan. Tetapi sembahyang lepas mati tu dia panggil talazzuzan, kerana seronok dengan sembahyang. Orang yang hidup ketika hidup dia seronok dengan sembahyang ni, bila mati tu bagi orang yang macam tu punya makam dia pilih sembahyang lagi 2 rakaat daripada nak dapat nikmat syurga tu. Nak habaq kata hebat makam orang yang macam tu. Kita ni jauh lagi ya Allah. Saya tuan-tuan tak tahulah saya ni jauh lagi dah dengan keadaan macam tu. Cuma kita boleh dengar cerita-cerita macam ni untuk ambil iktibar, ambil pengajaran supaya kita ni mau juga jadi orang yang macam tu. Kan? Mau juga jadi ikut jalan orang yang macam tu. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, sebagaimana jalan orang-orang yang telah Engkau kurniakan nikmat petunjuk, nikmat hidayah para nabi dan para rasul. Kita nak minta tu supaya kita ni dalam hidup kita, sepanjang hidup kita minta ihdinas siratal mustaqim. Hati kita mau ingat ya Allah tunjuk aku jalan yang lurus. Macam mana segala kerja buat kita mau jalan yang mendapat petunjuk, didik anak-anak kita dapat jalan petunjuk, jalan hidayah daripada Allah. Kita buat kerja nak cari rezeki, pastikan rezeki yang halal, dapat petunjuk daripada Allah. Subuh-subuh ihdin Allahumma hdini fi man hadait, ya Allah berikanlah petunjuk kepada aku ya Allah fi man hadait, sebagaimana orang yang Kau kurniakan petunjuk. Kita minta tuan-tuan. Nak sembang bab ni panjang cerita. Nanti cukup takat tu kita sambung pada ke depan lagi pula, insya-Allah panjang umur bulan depan kita akan jumpa. Jadi kita berhenti takat. Kita akan sambung pada penggal yang seterusnya pada muka surat 6 tu. Fiha yahsulu lahu, macam mana disebut dalam kitab kan. Yang ni yang penggal yang akan datang disebut macam mana dalam sembahyang tu kita dapat bersunyi-sunyian tuan-tuan. Tu ada rupa hakikat batin kita kena mengaji juga kan. Bukan sekat nak faham rukun sah batas sembahyang saja, kita kena faham juga rukun dalaman kita ni. Kena masuk juga ni elemen-elemen tasawuf dalam sembahyang kita. Bermula daripada wuduk lagi tuan-tuan. Berwuduk pun kena didik dari kita ni. Nak dapat khusyuk dalam sembahyang, nak dapat kesempurnaan dalam sembahyang, bermula daripada wuduk lagi. Dan berapa ramai ini wuduk yang saya perhati tengok main sembahyang ni, bila sampai time nak basuh kaki ni pergi lenggang ke pancok payah. Ni. Dia pergi kat buka pancok payah, buka tu kata dia pergi lenggang kaki lagu tu, dia tak gosok dah. Sedangkan ni celah-celah jari kaki kena selit-selit bagi sempurna elok kan. Sempurna rukun tu. Kan? Bagaimana ketika nak masukkan elemen tasawuf dalam wuduk ni, ketika kita basuh muka ni, bukan sekadar basuh muka, minta ya Allah gugurkanlah segala dosa-dosa yang ada pada wajahku sebagaimana air yang gugur pada wajahku ni. Segala dosa yang ada pada muka kita, sombong kita, takabur kita, besar diri kita yang ada pada muka kita ni kan, sombong yang ada pada mata kita ni, sombong mata yang kita tengok orang tu lekeh pada kita, kita dah hebat pada orang, kita dah reti pada orang, kita lebih pada orang. Semua tu dosa yang ada pada wajah kita. Basuh muka ketika berwuduk, niat ya Allah sebagaimana Engkau gugurkan air pada wajahku, gugurkanlah dosa-dosa yang ada pada wajahku ini ya Allah. Ketika basuh tangan minta ya Allah berilah kita amalan tangan kananku ya Allah, gugurkanlah dosa-dosa yang ada pada tanganku ya Allah, peliharalah tanganku daripada melakukan perkara-perkara yang tidak diridai olehmu ya Allah. Barulah ada elemen tasawuf dalam wuduk kita ni, baru ada kesan dalam diri kita. Dia pakai duk masuk dalam kalau dia kocok aura. Lepas tu main semayang pun buat helai-belai lagu tu. Akhirnya sekali 60 tahun semayang duk lagu tu juga kan. Wallahu a'lam. Kita maaf banyak tuan-tuan kalau lebih masa ambil malam ni kan. Dia tiap panjang pula malam ni. Isyak masa lebih dah. Wallahu a'lam. Jadi insya-Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Tu kalau ada tuan-tuan ada soalan, kedua soalan nak muzakarah insya-Allah kalau ada. Kita ada soalan. Kalau tak boleh jawab, tunggu boleh depan. Ada soalan? Kalau tak ada soalan insya-Allah kita tangguh dulu dengan bacaan tasbih kafaratul surah Al-Asr. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا يا ربنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.